A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera, baru lepas solat subuh berjemaah. Ada yang baru lepas mengaji duduk dalam telekung lagi. Sambil-sambil menyaksikan program kita pada hari ini dalam pengajian akidah, iaitu hari ini kita nak membicarakan tentang agama ataupun budaya. Kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan kita ni, ada yang kita buat dalam sehari-hari ini seolah-olah yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Tapi sedar ataupun tidak, itulah perbuatan yang mana disuruh di dalam agama kita, yang mana boleh mendapat pahala. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga kepada penonton, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan berkaitan dengan topik agama ataupun budaya. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jadi kepada para penonton sekalian, kita nak bicarakan tentang topik agama ataupun budaya. Bagi mengupas topik hari ini, kita nak dengar dulu mukaddimah perbincangan kita pada hari ini. Boleh kita mulakan Ustaz? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masih Daim, seterusnya sidang pendengar, penonton Tanyalah Ustaz. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama merupakan i'tiqad, keyakinan kita, ya, ataupun disebut sebagai din. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Islam. Jadi Islam adalah satu agama, ya. Manakala budaya ini dia berkait dengan masyarakat. Dia berkait dengan masyarakat, dia berkait dengan bangsa, dia berkait dengan etnik. Apakah kebiasaan dalam masyarakat itu, budaya masyarakat itu? Misalnya dalam budaya masyarakat kita, dia ada gotong royong, ya, dia ada gotong royong. Itu budaya gotong royong, budaya kejiranan. Maknanya kalau kita buat jamuan-jamuan itu, majlis, ya, masak lebih sikit kita beri kepada jiran dan sebagainya. Ini budaya yang berkait dengan masyarakat itu. Maknanya budaya masyarakat Melayu berbezalah sedikit sebanyak dengan budaya masyarakat Iban. Budaya masyarakat Melayu sedikit sebanyak berbeza dengan budaya masyarakat India. Kalau kita tengok contoh, ya, contoh budaya masyarakat Melayu, kalau jumpa dengan ibu bapa, dia akan salam, dia cium tangan, ya, dia cium tangan, ya. Sebab apa dia cium tangan? Itu satu budaya untuk menunjukkan tanda hormat, tanda sayang kepada ibu bapa. Jadi anak dia akan tunduk, dia akan cium tangan ibu dan ayahnya. Tetapi dalam budaya masyarakat India, dia punya adat dia, budaya dia akan letakkan tangan ke kaki. Ke kaki. Adakah dia menyembah? Tidak, dia bukan menyembah mak bapaknya. Tapi itu satu budaya masyarakat, bagaimana dia nak menzahirkan kasih sayang, hormat kepada insan yang sangat besar jasanya kepada diri seseorang itu, iaitu ibu dan ayah. Maka dia letakkan tangan dia sampai ke kaki mak dia dan dia letak ke muka, ke muka dia. Maknanya gaya berbeza, budaya yang berbeza, tetapi nilainya sama, iaitu nilai menghormati. Nilai menghormati, ya. Maka di sinilah kita melihat bahawa Islam
datang sebagai satu agama, tetapi Islam tidak mengubah etnik, Islam tidak mengubah masyarakat, dan Islam tidak mengubah budaya, kerana budaya itu berkait dengan masyarakat. Oleh kerana itu, saya melihat dalam ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang masalah kaum, ya, di dalam Al-Quranul Karim, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini syu'uban, berbangsa-bangsa, beretnik yang berbeza, etnik Melayu, etnik Cina, India, etnik Kadazan, Iban dan sebagainya, Melanau dan sebagainya, ya. Wa qabaila, dan kamu ada kabilah-kabilah. Apa hikmah Allah Taala jadikan itu? Lita'arafu, untuk supaya kita saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Jadi maksudnya dalam Al-Quran itu ada kenyataan tentang syu'uban wa qabaila, tentang masyarakat, tentang etnik, ya, tentang bangsa yang berbeza itu, ya. Kerana perkataan syu'ub dan qabail itu adalah plural. Ya, adalah plural, jamak, bangsa-bangsa, puak-puak etnik dan sebagainya, syu'uban wa qabaila. Kerana kalau qabilah itu satu, mufrad, qabail jamak, plural, ya. Baik, itu satu contoh ayat dalam Quran. Ayat Quran yang kedua, perkataan kaum juga disebut di dalam Al-Quran. Kaum ni makna masyarakat lah. Misalnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina, memperlekehkan kaum yang lain. Janganlah kaum Melayu menghina kaum Cina. Janganlah kaum Cina menghina kaum Melayu. Janganlah kaum Melayu menghina kaum India. Janganlah kaum India menghina kaum Cina, Melayu dan sebagainya. Itu maknanya kaum itu disebut dalam Al-Quran. Maknanya ini adalah perintah Allah kepada orang beriman. Orang Melayu yang beriman, orang Cina yang beriman, orang India yang beriman, orang Bajau yang beriman kepada Allah, Iban yang beriman kepada Allah. Ini perintah Allah, jangan hina mana-mana. Sebab kita ni kadang-kadang dia panggil sikap prejudis. Prejudis. Ya, prejudis, ya. Maknanya kalau saya ni orang Melayu, tengok apa ni, dia nak pelekehkan orang, kan. Betul. Ya. Kalau tengok orang Melayu mungkin dia rasa lain sikit, pasal sama-sama Melayu. Tapi tengok Cina, apa, dia nak pandang lekeh, nak pandang hina, ya. Tak boleh. Allah Ta'ala tidak membenarkan, ya. Maka begitulah maknanya dalam konteks bicara kita ini, agama dan juga budaya, kita mesti menghormati budaya masyarakat itu. Wallahu a'lam. Sebab kita melihatkan di dalam budaya itu pun ada agama. Seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, kan kadang bila kita pergi berhari raya ataupun kita menyambut satu keraian, sebenarnya itu salah satu yang menunjukkan tentang agama, menghubungkan silaturahim di antara kita. Tapi mungkin ada sempadan dan garis pemisah di antara budaya dan juga agama. Bagi kita nak membicarakan perkara itu, kita nak raikan soalan penonton dulu, boleh Ustaz? Boleh. Baik, kita nak bersama dengan Mar WKN. Dalam menjaga agama, adakah budaya juga perlu disantuni? Tapi mengapa boleh terjadi budaya diutamakan, agama dibelakangi dalam kehidupan hari ini? Di mana silapnya? Apakah bentuk-bentuk budaya yang boleh mengundang kepada syirik? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Fadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira dia ada dua persoalan di sini, ya. Iaitu yang pertamanya budaya, ya, budaya yang diutamakan sehingga membelakangkan agama. Premis awal kita, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kita menghormati budaya setiap kaum, ya. Kita menghormati budaya setiap masyarakat, ya. Dan Islam datang bukan untuk menghapuskan budaya itu. Cuma kalaulah budaya itu, tren masyarakat itu jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, maka disitulah sempadannya. Ya, maka disitulah sempadannya. Jadi disitulah kita kena
belajar tentang agama kita, agama Islam, belajar akidahnya, kerana mungkin ada budaya masyarakat kita yang jelas bertentangan dengan akidah Islam. Ya, itu kita nak kena tengok ya. Jadi kalaulah kita mengutamakan budaya sehingga membelakangkan agama, lantak pilah agama nak kata apa kan? Maka situ maknanya kita dah tersalah, ya, tersilap langkah ya. Kerana apa-apa pun agama mestilah menjadi keutamaan kita. Sebab itu dalam susunan maqasidus syariah, ya, susunan maqasidus syariah, perkara yang pertama ialah hifzuddin, menjaga agama. Ya, makna menjaga agama Islam, menjaga akidahnya, menjaga syiar agama Islam itu, ya. Jadi kalau tak bertentangan budaya tu, maka silakanlah, ya. Kalau bertentangan tu. Contohlah kita kata budaya yang bertentangan. Kita dulu melihat budaya masyarakat kita apabila masuknya bulan Safar, dia mandi Safar, ya, mandi nak tolak bala. Dulu ada upacara, ya. Tak tahulah ada lagi ke tidak kan, ya. Maknanya budaya masyarakat tu. Ya, pergi ke laut, ya. Mandi, pakat mandi ramai-ramai sebab nak tolak bala. Katanya bulan Safar ni, bulan bala. Safar tu pun makna kosong. Sifar, ya, Safar. Kosong, jadi tak berapa cantik. Jadi macam mana nak tolak bala yang datang bulan Safar ni? Ada upacara mandi tolak bala. Jadi ini satu budaya yang tidak ada asas dalam agama kita. Ya, jadi kalau kita masih mengekalkan upacara tersebut, maka itu salahlah. Misal kata orang nak pergi laut. Nak pergi laut ni dia kena jamu dewa laut. Kan, dewa laut kan. Kena sembelih lembu, sembelih kerbau, kepala tu kena baling dalam laut. Ada upacara dia dulu-dulu ni, kan. Jadi supaya dewa laut tu dijamu, dimakan, dia tak marah. Jadi kita nak pergi laut tu nak tangkap ikan senang, kan. Jadi ini satu budaya yang jelas bertentangan. Sebab kita tak boleh minta kepada makhluk yang sebegini. Maknanya kita nak keselamatan kita di laut, minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami keselamatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sebab saya pernah dengar juga Ustaz, ada setengah kaum ni Ustaz, dia kalau nak kahwin tu dia ada bulan-bulan tertentu pula. Ada kejadian macam tu. Selepas ini kita akan dengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Kita berehat seketika. Para penonton jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Ada yang baru buka kaca TV pagi-pagi ni sambil sarapan pagi. Hari ini kita nak kupas satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan agama dan juga ataupun budaya. Tadi sebelum berehat Ustaz, ada satu soalan sahabat kita Mar WKN tadi. Apakah bentuk budaya yang boleh mengundang kepada syirik? Sebab macam tadi Ustaz saya tanya, ada setengah orang ni bila dia nak buat kenduri ni, dia kata bulan ni tak boleh. Sebab bulan ni takut mengundang musibah dan mengundang bala. Dia kena buat bulan sekian-sekian. Dan kita takut bila mana sesetengah orang ni dia menilik bulan ni, menyebabkan dia ini boleh jatuh syirik kepada Allah SWT. Apa pandangan Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam Islam, ya, dalam Islam kalau kita nak buat majlis tu kerana ada kaitan dengan bulan, ya, seolah-olah bulan nilah yang memberi manfaat dan bulan nilah yang memberi mudarat. Ya. Bulan kita kiralah bulan Masihi ke, Januari ke, Februari ke, Mac ke, ya, ataupun bulan Islam tu Muharram, Safar, pilih ya bulan tertentu. Mana kita percaya bulan nilah yang akan memberi manfaat. Kalau kahwin bulan ni mudarat, pasangan ni tak bahagia. Kalau kahwin bulan ni, pasangan ni akan mendapat kebahagiaan. Ini satu kepercayaan yang salah. Ya, kepercayaan yang salah. Tetapi kalau kita pilih bulan tu kerana maslahah. Kerana maslahah. Misalnya kita pilih nak buat kenduri bulan 12. Pasal apa? Cuti sekolah.
senang adik-beradik kita nak balik. Yang tu dia tak ada kaitan manfaat mudarat bulan nak bagi tu, kan? Ni kita buat tengah orang duk sekolah bulan 2, orang duk sekolah tak habis lagi, kan? Nak buat kenduri Kuala Lumpur, adik-beradik Kedah, Johor nak turun, minta maaf lah kami sekolah kan tak dapat datang lah, kan? Jadi kalau buat cari bulan cuti sekolah tu kerana itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Yang ni masalah percaya bulan itulah yang beri manfaat mudarat. Itu yang tak boleh tu. Kan? Kerana tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi manfaat dan mudarat melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memberi manfaat dan mudarat. Dan betul juga kalau ada kata nak ambil berkat bulan tu, Ustaz, macam mana? Kalau kita nak ambil keberkatan bulan tu, ya maknanya bulan yang baik lah, bulan yang baik, Misalnya ada orang dia kahwin bulan Ramadan, barakah kan, tapi kita bimbang juga dia bukan jadi berkat sebenarnya, dia jadi malapetaka. Malapetaka kan. Yalah, kalau kita kata kahwin tu pasangan muda baru dan sebagainya tu bila terlanggar tu nak kena bayar kafarah dia tu. Puasa 2 bulan turut-turut. Itu malapetaka. Itu malapetaka tu. Sebab tu saya ingat Nabi SAW ni riwayat sama ada kahwin bulan Sya'ban, awal-awal Sya'ban ataupun Syawal kalau tak silap kan. Lebih kurang bulan 4, Ustaz. Iyalah, maknanya tak ada lah nak kahwin bulan Ramadan tu. Mungkin ada riwayat lah kan. Tapi rasanya tak jumpa lah Rasulullah kahwin bulan Ramadan dan sebagainya itu. Ya, tapi apa pun boleh sebenarnya. Hukumnya adalah harus. Sebab ialah mungkin ada senang kot nak buat kenduri kan, jamu buka puasa tu kan. Jadi maknanya kita tak ada keyakinan bulan. Biasanya bulan Safar lah, bulan sial ni tak boleh buat kenduri. Sebab dia yakin bulan Safar itu kepercayaan yang khurafat. Khurafat. Kalau kerana cuti sekolah, bulan 12 tak boleh buat kenduri pasal apa? Banjir. Ada tengah tempat banjir kan. Jadi dia tak buatlah kenduri bulan 12. Yang tu tak apa. Itu ada maslahah. Kan? Itu ada maslahah. Sebab saya teringat ada satu majlis tu saya dipanggil kenduri, pergilah. Tengok-tengok majlis tak ada. Rupanya tuan rumah cancel. Saya tak baca dia cancel tu. Pasal apa saya cancel? Dia kata banjir. Pengantin lelaki tak boleh datang, dia kata. Jadi dia cancel awal-awal. Kan, Masya Allah kan. Jadi itu ada masalah. Jadi kita tengok masalah yang begitu dia tak ada kaitan dengan akidah. Wallahu a'lam. Itu dia maknanya bukanlah sebab bulan tu memberi manfaat dan bukanlah sebab bulan tu memberi mudarat. Kan, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz. Kita nak tahu juga apa di antara budaya-budaya, sebab kita tengok budaya ni satu perkara yang banyak memberikan satu perkara yang baik kepada manusia. Di antaranya menghormati yang tua, menyayangi yang muda dan sebagainya. Tapi sahabat kita ni Izara ni nak tanya bagaimana bagi satu budaya yang mengikut kaedah adat pepatih dari segi pembahagian harta, melebihkan untuk anak-anak perempuan, sedangkan dari segi agama Al-Quran menjelaskan harta mengikut faraid seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Bagaimana bagi mengimbangi dari segi aspek agama dan adat agar ianya selaras mengikut Islam. Macam mana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini soalan tentang adat pepatih. Adat pepatih. Masyhur dikatakan bahawa pembahagian tanah dibahagikan ikut lebih kepada perempuan. Masyhur dikatakan begitu. Sehingga adalah tuduhan-tuduhan bahawa adat pepatih ini bertentangan dengan agama Islam dan sebagainya. Ini memerlukan kepada penelitian. Secara umumnya kalau kita tengok tanah ni, tanah dalam adat pepatih yang saya faham ni, dia ada kategori-kategorinya. Misalnya ada tanah pembawa, tanah mana dibawa masuk gitulah, bukan tu. Ada tanah yang hasil semasa suami isteri tu kahwin, mereka beli tanah ni dan sebagainya.
Dan ada satu tanah yang disebut sebagai tanah pesaka adat. Ini yang tanah pesaka adat ni lah yang dijaga ni. Sebab dia pemegang amanah, kalau tak silap istilah yang digunakan, tanah sebagai pemegang tanah kepada tanah pesaka adat ni. Ya, jadi tanah yang lain tak ada masalah dibahagikan ikut paraid dan sebagainya, tapi yang ni tanah pemegang amanah ni, dia bukan diparaid kan. Ya, jadi ini perlu kepada penelitian, tetapi secara umumnya dia masih lagi kita kata tidak melanggar ketetapan hukum syarak sebab dia tanah amanah. Istilahnya begitulah. Diamanahkan untuk jaga tanah ni, tanah ni, tanah ni. Maknanya dia bukan milik lah. Tak, pasal dia amanah kan. Maknanya tanah ni, pemegang amanah ni perempuan. Bila perempuan ni mati, tanah ni diamanahkan kepada orang lain pula. Jadi bukan untuk diparaidkan. Ya, itu tanah pesaka adat. Kalau tak silap saya begitulah. Jadi ini memerlukan kepada penelitian dan dalam kaedah agamanya ialah tasawwur syai' far'un an hukmihi. Ya, para ulama menyatakan tasawwur syai' far'un an hukmihi ala hukmi. Maknanya kita kena ada gambaran yang jelas dulu. Gambaran yang jelas tentang adat pepatih ini, tanah dia macam mana, tanah pesaka adat dan sebagainya sebelum kita nak meletakkan hukuman. Selama ni kita dengar je hearsay je, lebih kan. Itu belum boleh jadi hukum lagi tu, ya. Kita kena pergi kaji, kena pergi jumpa orang yang faham adat pepatih, kena tengok peruntukan undang-undangnya dan sebagainya, baru kita boleh ni. Saya ada bertanya masalah ni dengan Mufti Sahibus Samahah, Mufti Negeri Sembilan, Dr. Fauzi Naim, ya. Dia menjelaskan begitulah maknanya pembahagian tanah ni, tentang dan beliau sendiri orang Negeri Sembilan faham tentang apa ni kita kata pembahagian adat pepatih ini, insya-Allah. Jadi dan dimaklumkan memang ada satu buku atau risalah kecil yang membicarakan secara detail masalah ini, ya. Jadi jangan kita tergesa-gesa nak menyatakan bahawa adat pepatih itu bertentangan. Jangan, ya. Kerana para ulama, ya, di Negeri Sembilan ramai, dan ulama itu tidaklah kita kata menentang adat pepatih itu, tapi masih lagi menerima dengan baik. Wallahu a'lam. Itu dia. Yang paling penting sekali kita kena rujuk kepada mufti ataupun pejabat agama Islam yang telah menetapkan tentang hukum, pembahagian dan sebagainya. Baik Ustaz. Ni isu-isu biasalah Ustaz. Yeah. Yang mana kita melihat ada kawan-kawan kita ni Ustaz, yang mana kalau dia ni Ustaz pergi ke rumah kawan-kawan dia, tambah-tambah pula kawan-kawan mereka ni di kalangan orang yang bukan Islam, Ustaz, satu office dengan dia. Tapi Ustaz, bila datang keraian ataupun perayaan Ustaz, jadi waktu itu dia member dia ajaklah, jomlah datang ke rumah aku, jom kita raikan, sedangkan dia beragama lain Ustaz. Jadi kita nak tahu juga bagaimanakah batas-batas dalam kita ni nak meraikan perayaan agama-agama lain Ustaz. Perayaan agama-agama lain, ya. Kita tidak harus meraihkan perayaan agama bukan Islam. Ya, kita tidak harus meraihkan perayaan agama bukan Islam. Misalnya kalau kata perayaan agama Deepavali ataupun Christmas, ya. Itu perayaan agama, kita tidak harus sebagai Muslim tidak harus kita meraihkan. Kerana apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Silalah, sambutlah perayaan agama kamu dan kita tidak ganggu, kita tidak gugat. Ya. Itu prinsip kita jelas. Ya. Tidak merayakan perayaan agama bukan Islam. Ya. Jadi kalau di Pavali Taibusam tu duk angkat kavadi, kita duk pi angkat kavadi pas sekali, itu tak boleh tu. Tak boleh, ya. Tak boleh. Ya. Ataupun kita hari perayaan agama tu nak panjat tangga batu ke kuil, tak boleh tu. Biarkan. Masing-masing mengamalkan agama masing-masing. Ya, Christmas, ya, nak pergi gereja, biarkan, itu agama masing-masing. Ya. Apa yang kita boleh bersama ialah majlis kemasyarakatan sempena perayaan agama. Misalnya kalau Christmas dah habis dah upacara agama,
ada majlis makan-makan malam ke tengah hari ke, ya, tengah hari ni Christmas ke ataupun petang nanti ke, pemimpin masyarakat nak turun, ya, Perdana Menteri nak turun, ya, itu majlis kemasyarakatan, majlis sosial sempena perayaan agama. Jadi kita tak sambut perayaan agama, kita majlis sosial. Majlis sosial itu ada ucapan, ada makan, ada pemberian hamper, ya, kepada golongan yang memerlukan dan sebagainya. Itu majlis sosial, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Maknanya dia buat di dewan, dia buat di mana-mana tempat yang terbuka, ya. Majlis agama dah selesai dah pagi tadi. Tak ada campur, tak ada campur. Okey. Ya. Itu yang kita amalkan. Saya ingat dalam pentadbiran negara kita pun maknanya asing, itu agama silakanlah, ya. Tengah hari sikit, petang-petang sikit, ya, baru kita buat. Sama juga macam kita kata sambutan hari raya Idul Fitri, ya. Kita semayang raya pagi Islam saja, kan. Kalau yang bukan Muslim nak datang hadir tengok, silakanlah. Tapi kita tak bawa mereka dalam majlis semayang tu. Tapi majlis rumah terbuka nanti, pukul 10-11 tu, datanglah. Sukan itu majlis kemasyarakatan. Ya, sempena hari raya Idul Fitri. Upacara agama dah selesai. Ya. Itu maknanya prinsip tu kita jaga. Kita tak bawa orang bukan Muslim untuk bersama dengan majlis agama Islam, cuma kita buat rumah terbuka. Begitulah sempena Christmas, sempena Deepavali, Taipusam dan sebagainya. Majlis agama buat agama masing-masing. Tengah hari nanti petang rumah terbuka, itu harus kita raikan bersama. Ziarah rumah kawan-kawan kita boleh lah, hukumnya kan? harus, ya. Okey, baik, alhamdulillah. Sebab matlamatnya adalah kita menghubungkan silaturahim di antara kita, Ustaz, ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada seorang ni dia tanya pada saya, Ustaz. Dia ni seorang pelakon, aktor. Tapi dalam adegan dia berlakon tu, Ustaz, ada menyebabkan dia ni terpaksa buat adegan berkaitan dengan agama lain. Seperti di kuil dan sebagainya. Macam mana tu, Ustaz? Boleh kita jawab selepas ini, Ustaz? Kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali yang Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton. Pada hari ini kita membicarakan topik akidah, iaitu berkaitan dengan agama atau budaya. Ustaz, ada seorang pengarah filem ni, Ustaz. Dia tanya kepada saya, dia kata, Ustaz, macam mana kalau seorang pelakon tu dia terpaksa melakonkan watak agama lain, Ustaz. Dia masuk ke dalam kuil dan sebagainya, tapi tak tahulah sama ada dia sembah ataupun tidak, kan. Dan kemudian ataupun ada satu cerita ni, Ustaz, dia terpaksa meratapi orang kata pemergian kawan dia yang mana dibakar dalam satu cerita ni lah, Ustaz. Jadi maknanya dalam situasi seperti itu dia berlakonnya, Ustaz, bukan betul-betul pun. Bagaimana dengan pegangan akidahnya pada ketika itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau melakonkan watak sebagai seorang bukan Muslim, ini sempadan merah lah, tak boleh, ya. Maknanya kita nak berlakon sebagai seorang sami pakai, ya, ataupun kita nak berlakon sebagai seorang padri, ini sempadan merah, garis merah, tak boleh kita buat macam tu, ya. Ya, itu tak boleh, ya. Adapun kita berlakon, ya, menangis, sedih dengan kematian rakan kita yang bukan beragama Islam, ya, kita tengok upacara dia dibakar dan sebagainya, itu tak ada masalah, ya, sebab itu kawan kita. Biasalah kita sedih dengan kematian seseorang yang kita sayang, kan. Itu boleh hukumnya, sebab kita masih lagi sebagai seorang Muslim. Begitu juga kalau kita berlakon tu berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan gereja, ya, berdekatan dengan kuil, itu pun masih lagi dalam arus. Sebab kita masih lagi
mengekalkan identiti jati diri kita sebagai seorang Muslim. Yang tak boleh tu kita berlakon sebagai seorang bukan Muslim. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kita perlu, walaupun adegan tu mungkin dalam kuil ke dalam gereja tu masih boleh lagi Ustaz Ya. Tetapi perlu diingat dalam kita melakonkan watak-watak itu ada garis panduan, jangan sampai kita menyembah pula ya Ustaz ya. Okey, baik. Sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik Ustaz daripada Nur Madiah Abdullah. Ustaz, dalam satu-satu acara majlis perkahwinan ada malam berinai, akad nikah dan majlis bersanding. Bolehkah dicampur adukkan antara agama dan juga budaya? Macam mana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Upacara akad nikah tak ada masalah lah ya. Kerana itu adalah keperluan ya. Perkara yang nak menentukan sah tak sahnya itu ya, itu akad nikah itu ya. Upacara berinai ini budaya. Budaya masyarakat kita ini dia nak sonok-sonok, nak bagi cantik ya. Nak usik pengantin perempuan ya. Itu pun masih lagi maknanya satu budaya yang baik sebenarnya ya. Cuma kita nak jagalah dari sudut batasan auratnya. Sebab bila nak tu maknanya nak hias tu mestilah orang perempuan, sebab nak hias pengantin perempuan kan. Pengantin perempuan tu pun dia buka tudung Jadi kalau batasnya, kalau bercampur gaul lelaki perempuan, itu sudah melanggar ketetapan hukum syarak. Jadi biarkanlah majlis itu dihadiri oleh kaum wanita, sepupu perempuannya, anak saudara perempuannya, makcik-makcik, maklong dan sebagainya itu ya. Yang lelaki itu di luar lah ya, duk angkat apa susun kursi meja ke, nak pasang kemah ke ya. Itu maknanya batas dia, kita tengok lelaki dengan perempuan tu terjaga auratnya ya. Itu majlis berinai ya. Adapun majlis bersanding, saya ingat dia satu perkara yang selagi mana masih lagi dalam pakaian yang menutup aurat, pakaian yang sopan, itu maknanya dia sekadar duduk atas tu je lah kan. Tak ada lah kita kata apa berlebihan sangat ya. Satu perkara yang biasalah kita tengok pengantin lelaki, kita tengok pengantin perempuan ya. Cuma nak jaga pakaian lah, sebab kadang-kadang pakaian tu dia terlalu over. Terlalu over ni maksud saya ialah pakaian yang tidak menempati ciri menutup aurat. Misalnya pakaian yang terlalu nipis ya. Yang keduanya pakaian yang terlalu ketat. Jadi bila pakaian yang nipis itu maknanya dia tidak menepati ciri menutup aurat ya. Jadi bila orang tengok tu tak satu pakaian tak baiklah. Ataupun pakaian yang terlalu ketat menampakkan bentuk tubuh badan, itu juga tidak menepati ciri menutup aurat. Jadi kalau pengantin ya, dia boleh jaga dari sudut pakaiannya menutup aurat, baik, sopan dan sebagainya. Jadi orang datang nak makan, dia ada majlis naik atas pentas ke apa ke, itu hal tak kisahlah, siapa nak tengok, tengoklah. Saya ingat itulah maknanya satu budaya yang kita boleh terima lagi lah ya. Wallahu a'lam. Itu dia, maknanya jangan kita campur adukkan. Sebab kita takut bila mana berlakunya pembaziran, berlakunya istidraj, berlebih-lebihan sehingga tidak menutup aurat dan sebagainya. Itu yang menjadi garis panduan dalam, kalau bersederhana rasanya tak ada masalah Ustaz ya. Sebab itu majlis yang mana kita meraihkan kegembiraan sebuah pasangan. Baik, Ustaz, kalau kita tengok sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak ni di Facebook Ustaz, Ustaz, apabila seorang itu pulang ke agama fitrah, iaitu mu'alaf, dimasuk ke dalam Islam, akan berlaku pertemuan antara akidah dan juga budaya dalam dirinya. Mungkin ada masa beliau akan tertanya-tanya bagaimana mahu memisahkan secara total budaya yang bercanggah dengan akidah tanpa mengguris hati dan perasaan ibu dan bapanya yang bukan Islam. Nasihat Ustaz untuk buat mereka. Yang kedua Ustaz, seorang pekerja Islam memakai pakaian Santa Claus di musim perayaan dengan alasan itu adalah budaya bukan agama. Sebab kerja lah kan. Mohon nasihat Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua masalah ya. Dua isu, iaitu yang pertama, seorang Muslim mu'allaf ya, dia ada masalah budaya asal kaum itu. Secara umum maknanya budaya kaum ini adalah sesuatu yang baik ya. Susahlah kita nak jumpa budaya kaum yang tak baik.
setiap budaya masyarakat, budaya kaum itu insya-Allah budaya yang baik. Sebab kalau budaya itu tak baik, sudah tentu masyarakat itu sendiri akan menolak. Betul. Kan? Jadi budaya yang baik. Cuma mungkin ada masalah sedikit kerana budaya itu berkait dengan masyarakat dan berkait dengan agama, ya. Jadi kalau masyarakat itu tidak beragama Islam, jadi mungkin ada budayanya itu yang bertentangan dengan agama Islam. Maka di sinilah seorang Muslim mu'allaf, dia kena belajar agama, faham dari sudut akidah tauhid, ya, sebagai contoh. Maknanya dia tahu batasnya ini budaya yang saya tak boleh buat kerana ini memang bertentangan dengan tauhid. Ya. Itu maknanya dia tahu sendiri. Dia tahu sendiri. Cuma mungkin ibu bapa lah, keluarga mungkin kecil hati dan sebagainya. Di sinilah maknanya kita jaga juga perasaan, tetapi janganlah sampai kita mengorbankan prinsip agama kita. Kerana nak jaga hati orang tu, ni, misalnya kita katalah budaya minum arak sebagai perayaan ni, semua pakat minum tos kan. Kita pun tak apalah, minum sekali lah kan, nak meraih kan. Kita kena ada prinsip. Ya. Jadi kita sama-sama keluarga dan sebagainya, bahkan minum arak tak boleh. Itu prinsip tu kita kena jaga, ya. Prinsip tu kita kena. Misalnya Allah Taala sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Iaitu Allah Taala sebut boleh duduk sama-sama. Tapi prinsip dia isi perbualan itu hendaklah yang baik-baik, yang elok-elok. Apabila kamu melihat, mendapati geng kumpulan kamu duduk sembang, yakhuduna fi ayatin, mereka masuk membicarakan secara tak elok tentang ayat Allah. Mereka mula memperlekehkan Al-Quran, mereka mula memperlekehkan Islam, memperlekehkan Nabi Muhammad, maka Allah bagi panduan fa'arid anhum, maka bangunlah, tinggalkanlah majlis itu. Maknanya kalau mereka tak bicarakan benda yang salah, duduk bersama mereka. Kalau mereka bicarakan benda yang menyentuh kesucian agama Islam, tinggalkan majlis itu. Itu prinsip tu kena jaga. Jangan kita nak duduk sembang, wah tak apalah dia hina Nabi Muhammad pun tak apa. Jangan, tak boleh. Jadi maknanya ayat tu memberi gambaran, maknanya budaya masyarakat duduk bersama dengan orang yang bukan beragama Islam. Dalam budaya mereka duduklah. Tapi bila ada benda yang melanggar agama Islam, yang tu kita kena tinggalkan, jangan terlibat. Jadi duduk sama sembang, tanya khabar, okey ada majlis minum arak, kita jauhkan. Saya tak terlibat dalam minum arak kerana saya Muslim. Habis dah minum arak, kita join balik. Kita tak boleh larang mereka kerana itu benda yang dibenarkan dalam agama mereka. Kan mereka, sebab mereka bukan Muslim, minumlah. Saya tak larang, tapi saya tak boleh join lah. Itu prinsip tu kena ada. Hari ni perayaan kita dah sama dengan keluarga, okey kita nak pergi rumah ibadat bukan Islam, oh saya tak pergilah sebab saya Muslim, saya tunggu di rumah je lah. Ataupun saya pergi shopping dulu, kamu pergilah rumah ibadat bukan Islam. Itu kerana agama kamu. Jadi prinsip tu kena jaga, ya. Saya ingat mengguris hati ke tak mengguris hati itu insya-Allah orang akan faham, ya. Dah kamu agama Islam, kamu jagalah agama kamu. Betul. Kan? Kan? Itu kita kena jaga, prinsip tu kena jaga, ya. Wallah. Yang kedua tadi apa? Yang kedua berkaitan dengan kalau kita lihat pakai baju Santa Claus tadi, dia bekerja, Ustaz. Dia mungkin sini akan ada perbezaan lah, ya. Sebab mungkin ada masyarakat melihat pakaian Santa Claus yang merah putih itu sebagai simbol agama. Ya, sebagai simbol agama, maka pandangan dia ini satu yang haram. Mungkin ada masyarakat melihat ia sebagai suatu simbol ekonomi, kan? Nak melariskan perniagaan dan sebagainya, maka dia melihat tak ada apa pun, pakailah, satu perkara yang harus. Itu kan ada perbezaan, ya, wajah pandangan ketika itu. Jadi saya ingat di sinilah perlunya satu fatwa lah, ya, satu fatwa,
satu irsyad, satu panduan yang dibincangkan secara mendalam untuk memberi panduan, ya, memberi panduan kepada masyarakat Muslim bagaimanakah, ya, contoh pakaian Santa Claus ini. Kalau boleh, apa garis merahnya yang tak boleh dilanggar, ya. Kalau tak boleh tu macam mana kita nak bantu, ya? Kita nak bantu pekerja-pekerja Muslim yang mungkin diarahkan untuk pakai, nak kena modify sikit ke, katalah tak boleh pakai pakaian Santa Claus. Jadi mereka ni diarahkan pakai. Kalau mereka tak pakai jadi mudarat. Macam mana kita nak modify sikit supaya mereka ni dapat melaksanakan tugas mereka dan pada masa yang sama tidak melanggar ketetapan hukum syarak, ya. Kita kena bantu masyarakat kita. Ya, kalau tidak dia tersepit, ya. Aku tak pakai nanti kena potong gaji ke, kena buang kerja ke apa kan, mungkin tak tahu kesusahan yang dia hadapi. Jadi dia pun nak jaga agama. Jadi kena bagi panduan yang lengkap untuk membantu masyarakat Muslim kita, wallahu a'lam. Saya tengok ada satu sekolah ni, Ustaz. Dia pelbagai kaum lah kat sekolah tu. Jadi pihak sekolah dia menyambut juga orang kata sambutan Christmas ni, Ustaz. Mungkin untuk meraihkan murid-murid yang bukan beragama Islam. Kita jawab selepas ni boleh, Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baik, para penonton nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan topik akidah berkaitan dengan agama atau budaya. Baik Ustaz, tadi sebelum daripada rehat ni kita ada bicarakan tentang bagaimana sebuah sekolah yang ada pelbagai bangsa, pelbagai agama ni, Ustaz. Jadi mereka nak meraihkan sambutan hari perayaan ni, terutama contoh kalau kita tengok Christmas ni, Ustaz, kan. Tapi mungkin pihak atasan ni, guru besar dan sebagainya adalah orang Islam. Cuma nak meraihkan yang bukan Islam ni bagaimana, Ustaz? Boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya melihat bahawa sekolah kebangsaan ini dia patut meraihkan kepelbagaian. Sebab namanya sekolah kebangsaan, ya. Kita tidak boleh jadikan sekolah kebangsaan, tak wajarlah sekolah kebangsaan itu terlalu Islam. Sebab masyarakat bukan Muslim akan takut nak masuk sekolah kebangsaan, ya. Jadi situ perpaduan masyarakat ni sukar nak dicapai. Jangan masuklah sekolah kebangsaan tu sebab Islam sangat, kan. Jadi di sinilah maknanya kita kena bawa masuk ya budaya Islam, ya, sambut perayaan agama Islam, ya. Bila ada Christmas, ya, macam mana kita nak memperkenalkan perayaan Christmas ini kepada pelajar-pelajar bukan Kristian. Ya. Jadi maknanya di situ kena adalah satu majlis kita meraihkan, ya, yang beragama Kristian, ya, kita buatlah satu pameran ke, satu ceramah tentang agama Kristian ke, ya. Kita perkenalkan, kita meraihkan, ya. Maknanya kalau ada pakaian, ya, minta pelajar-pelajar beragama Kristian untuk pakai pakaian Santa Claus ke, yang Kristian lah. Dia datanglah, kita raikan, kan. Jadi kawan-kawan yang India, yang Hindu, yang agama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Islam boleh kenal, oh ini pakaian Santa Claus, kan. Kalau Deepavali, okey, minta pelajar-pelajar beragama Hindu, okey, ini cuti dulu, lepas ni ataupun sebelum, kan, dah beli pakaian untuk perayaan, okey, boleh tak bawa pakaian tengok, kawan-kawan nak tengok contohnya, ya. Ataupun kalau tak pakai pun bawa, boleh tayang tengok depan kelas, ya. Ini pakaian perayaan orang beragama Hindu. Apa pakaian ni pakai bila? Oh, pakai pada hari sekian. Kita nak ta'arufu. Balik pada ayat Quran, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah jadikan kita ni berpuak-puak, berbangsa, berkabilah, berbeza agama, berbeza budaya ni untuk saling mengenal di antara satu dengan yang lain. Di situlah maknanya pihak ustaz-ustazah pula dia boleh mainkan peranan untuk
bagi tahu pelajar beragama Islam limitasi kita setakat ni. Kan? Sempadan kita boleh kenal, tapi kita tak boleh nak menyambut perayaan agama. Agama bukan Islam, ya. Kawan-kawan kita raikan. Jadi di situlah maknanya ada keterbukaan, ada ilmu, ya, ada ilmu. Jadi win-win situation, ya, menang-menang. Jadi situ maknanya perpaduan akan lebih cantik, lebih mudah dibina kerana berada di bawah satu bumbung sekolah. Maknanya perayaan agama haji Islam pun disambut, ya. Christmas pun diraikan kerana ada pelajar agama Kristian, Hindu pun diraikan kerana ada pelajar beragama Hindu. Maknanya sekolah itu adalah sekolah kebangsaan untuk semua kaum. Wallah. Maknanya kebijaksanaan pihak sekolah untuk mengatur program tersebut, dan juga ustazah yang berada di sekolah itu perlu juga memainkan peranan untuk meletakkan di manakah garis sempadan di antara budaya dan juga agama yang perlu kita pelihara. Macam saya pernah juga Ustaz ada sekali tu buat lawatan ke gereja waktu saya di Jordan dulu Ustaz. Dan bila mana kita keluar daripada gereja tu, barulah kita jelaskan semula di mana garis sempadannya di situ. Kita bagi tahu ni diorang sebenarnya ini upacara yang mana karut yang telah mereka lakukan seperti itu dan seperti ini Ustaz, supaya apa mereka takut terpengaruh. Itu kita bimbang. Saya siap suruh mengucap balik Ustaz. Suruh ucap balik. Okey Ustaz, sahabat kita boleh kita raikan Ustaz bersama dengan Salna Rasid Cik Ci. Jika kita berpakaian mengikut budaya lain seperti wanita India bersari dan budaya wanita Cina dengan pakaian Cheongsam namun nutup aurat sepenuhnya dalam majlis-majlis yang dianjurkan mengikut tema tersebut, adakah ianya bercanggah dan melanggar syariat dalam Islam? Macam mana Ustaz? Baik, budaya pakaian, ya. Budaya pakaian Islam dia tidak membawa budaya pakaian Arab. Ya. Maknanya mesti pakai jubah, wajib pakai serban, ya. Walaupun serban itu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi pakai itu jadi sunnah lah. Ya, Nabi pakai jubah itu jadi sunnah lah. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pakaian itu satrul aurah, menutup aurat. Pakaian itu sopan. Ya. Itu prinsip itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi bila duduk di Madinah, Nabi pakai jubah lah, sesuai dengan suasana Mekah, Madinah, ya. Tapi bila Nabi perang, Nabi pakai jubah lagi kan, pakai baju besi. Pakai baju besi. Pakai baju besi. Kan? Tutup aurat, sesuai, sopan nak pergi perang ni. Tengok pakai jubah lagi ni, nak pergi perang kan, nak pergi melancong ni kan. Itu maknanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini maknanya kalau nak pakai sari itu pakaian budaya orang India, silakan. Kalau nak pakai Cheongsam kerana saya ni orang Cina, silakan. Tapi nak nak modify sikit, nak ubah suai sikit pakaian itu supaya pakaian itu menutup aurat. Jadi sini orang yang biasa pakai dia tahulah takat mana dia nak pedor sikit lagi kan, nak bagi tutup aurat tu kan. Itu je lah kan. Maknanya kalau dia pakai Cheongsam dalam rumah, semua perempuan belakang, ya, tak ada masalah kan. Perempuan belakang kan. Dan perempuan belakang, perempuan semua, maknanya kita mengambil pandangan sesama perempuan ini walaupun berbeza agama, dia tetap jantina yang sama, tak ada masalah, ya. Tapi kalau ada lelaki itu mana nak modify sikit tu. Modify sikit. Maknanya kalau kita kata sari itu sebagai contoh kan, dia ada kain. Perempuan Islam dia pakai tudung elok, tapi dia pakai sari kan. Kalau yang nampak perut sikit, macam mana dia nak tutup situ? Adalah cara dia tu kan. Tapi penampilan luaran dia, dia pakai sari. Dia pakai, mungkin dia pakai baju kurung dulu. Lepas tu dia balut dengan sari itu kan. Modify kan. Jadi luaran dia nampak pakai sari kan. Ataupun dia pakai seluar panjang tracksuit, dia pakai t-shirt panjang ni semua ni, lepas tu dia pakai sari. Kan. Penampilan luar sari. Jadi kalau terlondeh sikit jatuh singgit ke apakah, dia masih lagi tutup aurat kerana dia ada pakaian dalam yang lain. Itu maknanya kebijaksanaan kita, kerana Islam tidak menghalang budaya pakaian itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ni kita nak raikan, ada sahabat saya dia tanya satu soalan ni Ustaz, yang mana dia kata
berkaitan dengan biasalah selepas kematian ni Ustaz. Selepas kematian ni kita ada budaya orang Melayu yang biasa kita buat 7 harinya, 14 hari, 40 hari dan juga 100 hari ni kena buat kenduri tahlil. Jadi mungkin sedikit pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Yang pertama tadi sebut kena buat, dia bukan kena buat. Kena buat. Dia ikut suka. Ikut suka. Siapa nak buat, siapa tak mau buat sudah. Okey. Ya, dia bukan satu perkara wajib dan dia bukan satu perkara sunat. Dia hanya satu perkara yang harus. Dia kenduri tahlil ni, dia punya intipati dia ialah nak ajak masyarakat Islam ramai-ramai tolong berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan si mati. Itu je doa dia. Itu doa yang utama dia. Maknanya nak angkat tangan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai habis. Ya Allah, ampunkanlah si mati, rahmatilah si mati. Lepas tu doa, Allah maj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadilah kubur si mati ni satu taman daripada taman syurga. Jangan jadikan kuburnya satu lubang daripada lubang. Nak minta doa tu je. Tu je bunyi tahlil. Yang doa lah, ya Allah, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Apa semua tu sampaikanlah kepada Nabi Muhammad. Itu bukan intipati dia. Bukan intipati dia. Nak ajak doa tu je, ya Allah, ampunkanlah si mati tu je. Lepas tu poin utama. Itu poin utama dia. Makan bukan sampingan. Makan tu sampingan. Cuma kita dah ajak orang tolong doa ni, kita win-win. Jamulah roti canai seorang sekeping kan. Beli roti apa ke, takkan yak teh kosong kan. Tu je. Dia jamu makan tu hadiah bagi makan, nak jamu orang makan. Wa at'imut ta'am. Rasulullah suruh kan jamu makan. Jadi tak jamu makan pun tak apa. Kan? Tapi itu maknanya. Ya. Jadi kalau hari malam pertama kan, ni pun ahli qaryah kita ni kan, kita doalah sikit kan supaya Allah dia malam pertama kubur ni kan. Malam kedua pun teringat lagi pun kita doalah ramai-ramai kan, itu je lah kan. Jadi kalau keluarga si mati nak buat, kalau ada duit buatlah. Kalau tak mau buat tak apa, tak ada masalah apa pun. Yang jadi masalahnya ialah orang yang menganggap seolah-olah kenduri tahlil arwah tu satu kewajipan. Seolah-olah dia menganggap apa ni tak buat tahlil arwah ni. Tak ingat ke? Tak ingat si mati ke? Ada nak buat tak, bukannya wajib. Itu satu ya. Satu lagi apa ni duk buat tahlil ni kan? Bid'ah, sesat ni, masuk neraka ni. Dia nak ajak orang tolong doa je. Doa tu Nabi ajar. Nabi ajar kan. Doa dah, cuma nak orang lain kalau kita tak ajak, masyarakat dia tak doa pun. Jadi kita lepas sembahyang maghrib ke sembahyang isyak, kita buat tahlil sikit, nak doa supaya Allah ampunkan si mati. Itu je. Kan? Jadi maknanya boleh ringkas, ya. Jadi janganlah berhutang. Jadi saya ingat tak perlulah kot sampai 7 malam, sampai 14 malam. Seolah-olah ada duit, ada masa lapang, silakan. Tak ada, tak usah duk berhutang. Masya-Allah. Baik. Para penonton sekalian, kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Jadi kepada para penonton, kita ada sambungan lagi 30 minit di TV9. Jadi kepada para penonton sekalian, terlepas info ataupun siaran daripada awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan Muan Turun dan langgan sekarang. Baik para penonton, jangan mengajak ke mana-mana. Kita ada sambungan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik akidah, membicarakan tentang agama atau budaya.
Baik. Jadi kepada para penonton sekalian, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita, Ruby Abu Bakar. Apakah pandangan Ustaz apabila seorang selebriti hendak melahirkan baby? Mesti ada acara tentukan jantina baby dengan mencucuk belon, dan apakah agama ataupun budaya masa kini yang menjadi ikutan para selebriti ini semakin hilang oleh peredaran zaman kini, Ustaz? Kalau dulu, orang dulu-dulu ni, Ustaz, dia ada upacara, dia jemput bidan untuk mengadakan upacara lenggambut. Dan ada juga kita dengar satu istilah ni, baby shower. Baby shower pun ada, Ustaz. Jadi maknanya budaya-budaya seperti ini, Ustaz, macam mana kita nak, adakah kita nak buang terus benda ni, ataupun kita boleh orang kata, bak kata Ustaz, kita modify sikit supaya tak adalah nampak seperti mana kita mengikut budaya barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah kita nak melahirkan bayi, ya. Kalau dah lahir tu tahnik je lah. Tahnik, ya. Kita buat cukur kepala, ya. Buat akikah, ya, buat akikah, ya. Baik, yang tu sejelas, ya, tak ada masalah, ya. Ini sebelum lahir ni, ya, sebelum lahir. Jadi kalau upacara tu nak menentukan jantina bayi, saya rasa ini tak ada kewajaran, tak ada keperluan pun. Kerana yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u zukur. Allah Ta'ala yang memberi anak perempuan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala yang memberi anak lelaki kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi upacara itu tidak akan memberikan apa-apa kesan pun, ya. Dan ada juga kalau dia kata nak tentu anak lelaki, anak perempuan tu, dia pusing buah kelapa. kalau naik atas tu anak lelaki kan, kalau tak tahulah, saya pun tak tahu. Itu semua tak ada kaitan pun, ya, dengan jantina bayi tu, dan dia lebih kepada, kita kata, benda yang tak ada asas lah, ataupun khurafat sajalah, ya. Kadang orang scan pun nampak macam anak perempuan, keluar anak lelaki. Ada juga kan. Jadi wallahu a'lam kan. Jadi saya ingat tak ada kaitan lah, tak ada keperluan pun kita nak melakukan upacara ataupun kita nak membudayakan dalam masyarakat kita perkara yang sebegitu. Apa yang kita boleh buat yang wajar ialah kita buat doa selamat. Ya. Kalau dah sampai kandungan bayi tu 7 bulan setengah, kita buat majlis doa selamat supaya mudah bersalin. Kalau kita nak buatlah, ya. Buat doa selamat, ya Allah mudahkanlah dia bersalin, ya. Kemudian bacalah doa-doa, ya, supaya mudah bersalin. Ada ayat-ayat penawar untuk mudahkan bersalin. Yang tu maknanya ada asas dalam agama kita, ya. Adalah doa-doa, ayat-ayat Quran yang tertentu yang hikmah dibacakan itu dipanggil mujarrabat, yang telah dicoba oleh banyak kali. Bila baca ayat-ayat Quran ni sebelum bersalin tu, maknanya sebulan, 2 bulan sebelum itu amalkan ayat tu, insya-Allah mudah bersalin. Mujarrabat dipanggil, ya. Adalah beberapa ayat, ya. Beberapa ayat dalam kitab disebut begitu. Ya, bolehlah kita cuba, dan paling kurang pun bila tak berlaku sebagaimana kita kehendaki, kurang-kurang kita baca dapat pahala. Betul. Kita baca dapat pahala. Itu je lah. Maknanya dapat pahala. Ulang. Ayat-ayat yang berkait dengan kisah Maryam. Ada sebab Maryam melahirkan anak mudah kan. Baca ulang. 1 huruf 10 pahala. Ya. Dan kita nak ambil barakah dengan ayat tu. Mudahnya Maryam bersalin. Dia seorang-seorang pun boleh bersalin. Senang je. Maknanya barakah ayat tu, maknanya kita harap pun kita mudah bersalin juga. Ya. Kurang-kurang dapat pahala. Itu tentu dapat pahala. Itu tentu dapat pahala, insya-Allah kan. Jadi kita ubah sesuai. Jadi saya ingat tak ada lah kita nak buat upacara cucuk belon ni, satu budaya yang bukan dalam tradisi kita, bukan dalam tradisi kita. Dan kalau boleh nak buat doa selamat je. Doa selamat lagi bagus, lagi bagus kan. Bagi orang makan. Bagi orang makan, ya. Lepas tu nak buat kekah lagi pula lepas ni. Jadi tak payahlah buat besar-besar sangat doa selamat tu kan. Panggil jiran rumah 2-3 rumah sebelah ni, 2-3 rumah sebelah ni. Kalau kita apartmen satu tingkat dengan kita tu panggil kan, ni nak bersalin ni, minta doa sikit. Dia panggil tawassul. Tawassul, minta doa daripada orang yang masih hidup di bumi ni supaya masing-masing doakan
mak dengan baby ni selamat dalam kelahiran itu dia baik Ustaz. Satu lagi kita ada dengar berkaitan dengan masuk rumah baru ni Ustaz. Masuk rumah baru ni pun satu hal juga. Dia yang jenis kata kena letak garam keliling rumah. Lepas tu ada yang dia kata kena gantung biji kelapa muda dan kena tanam emas dan perak ni di setiap tiang-tiang ni. Macam tu Ustaz. Mungkin ada sedikit pandangan pada Ustaz dengan cara yang Islam ajar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya ingat kalau dah sampai tanam emas dan sebagainya ni satu pembaziran lah. Satu pembaziran kan. Apa tujuan kita buat benda tu? Ya. Kalau kita nak elakkan daripada gangguan makhluk halus, sudah ada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi ada doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita baca ayat kursi, kita baca 3 qul, ya. InsyaAllah apabila kita menjadi orang yang beramal, orang Islam yang beramal, rajin ulang kaji ayat Quran ni, insyaAllah kan kita akan mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbanding kalau kita tak beramal, kita nak panggil ustaz tolong baca, ustaz tu datang sekali tu jadi baca. Kan? Ni kalau kita hari-hari baca dan sebagainya, kita duduk rumah tu kita baca, insya-Allah kan? Insya-Allah lebih mudah keselamatan itu nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi saya ingat kita ubah sikitlah daripada tanam emas dan sebagainya tu kepada kita baca zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nak senang lagi Ustaz, dia berbual MP3 je kata. Tu tak aci lah. Dia kena baca kata Ustaz kan. Dan biasalah bila orang masuk rumah ni orang buat housewarming Ustaz. Kalau housewarming ni dia satu bagus ya. Sebab kenduri naik rumah ni ialah nak kenal jiran-jiran yang baru. Itu housewarming maknanya kita baru pindah masuk ke rumah tu tak kenal lagi. Kan? Jadi kita panggil jiran-jiran datang, perkenalkan diri kita, ahli keluarga kita. Ya, jiran pun boleh perkenalkan diri masing-masing ya. Jadi situ cantiknya budaya kenduri naik rumah ni. Ya, kenduri naik rumah ni adalah falsafah dia ialah objektif dia ialah nak mengenali jiran-jiran yang baru. Objektif dia. Sebab tu kalau rumah baru renovation, kita duduk dah 20 tahun dulu renovation rumah, kita tak buatlah kenduri naik rumah. Pasal dah 20 tahun kenal dah jiran tu. Ni kita baru pindah ke kawasan baru ni, buatlah kenduri naik rumah. Naik rumah baru kerana falsafah dia, budaya kenduri naik rumah nak kenal jiran tetangga yang baru. Ini satu perkara yang baik. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Kita ada sahabat kita Sirul Nizam ni, di zaman serba canggih ini banyak konten-konten video prank di platform media sosial. Ada yang konten prank baik dan ada konten prank yang tak baik. Berkaitan konten prank yang tak baik ni Ustaz, budaya prank sebegini tak sesuai dengan masyarakat Malaysia yang kaya dengan adat dan adab yang mulia. Kadang ada yang sanggup buat satu konten yang ke arah maksiat seperti prank mengandung, prank tangkap basah khalwat, jenis terang-terang ia mendatangkan murka Allah. Yang menonton video kemungkinan adalah remaja-remaja belasan tahun. Apa pandangan Ustaz tentang trend seperti ini Ustaz? Baik, perkara-perkara yang sebegini dia ada dua. Satunya benda yang dia buat tu pun benda yang dah tak elok, ya, prank mengandung, prank buat minum arak ya, buat gelai minum arak ya. Mungkin arak betul, mungkin arak tipu-tipu tapi itu satu lakonan yang tak baik sebenarnya. Satu. Yang keduanya ialah dia menjadi satu normalisasi ke arah maksiat. Ya, dia menjadi satu normalisasi ke arah maksiat. Jadi kita buat prank minum arak. Jadi seolah-olah okey, minum arak ni satu normal biasa. Dia orang yang tengok tu dia membentuk satu fikiran minum arak ni normal. Dia buat prank duduk serumah lelaki perempuan tanpa perkahwinan. Kan? You duduk bilik ni, I duduk bilik ni. Ya, okey je. Duduk sewa, kan? Tak ada apa berlaku antara mereka. Tapi dia membentuk satu pemikiran, satu budaya duduk serumah lelaki perempuan yang belum berkahwin
normal. Dia jadi masalah. Maknanya 10 tahun, 20 tahun nanti, benda yang haram, benda maksiat, dia dah tak dianggap sebagai haram, tak dianggap sebagai maksiat. Ini secara halus, ya, budaya yang perlu kita cegah daripada awal. Wallahu a'lam. Ada satu budaya lagi Ustaz, saya tengok zaman sekarang ni orang bertudung labuh, ada yang dia pakai pudar Ustaz, tapi dok buat live TikTok, bukan main-main lagi Ustaz. Dan budaya seperti itu saya ingat satu perkara yang bercanggah, walaupun dia dalam keadaan bertutup, orang tak nampak muka dia. Dia setakat pakai tudung yang labuh dan juga pakai pudar dalam mempromosikan produk-produk dia. Mungkin ada sedikit tak komen daripada Ustaz? Bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah, ya. Kalau dia tak pakai purdah pun, dia pakai tutup aurat, ya, kerana purdah ni bukan satu perkara wajib, ya. Tapi mana dia tutup aurat, dia nak berniaga, dia nak promosikan barang. Selagi mana cara dia promosi itu cara yang mematuhi syarak, mematuhi undang-undang, silakan. Tak ada masalah. Kalau cara dia promosi, dia nak jual barang apa, dia nak jual baju dalam ke, itu semua benda harus. Harus, ya. Selagi mana cara dia promosi itu mematuhi syarak dan mematuhi undang-undang negara, silakan. Ya. Jadi maknanya lelaki ke perempuan ke, yang jadi masalah bila lelaki itu dia jual tudung, dia pun pakai tudung pula. Ini maknanya dah tak betul. Tak betul. Kalau dia perempuan, dia dah pakai tudung, lepas tu dia nak tunjuk tudung, dia pakai tudung satu lagi, itu tak ada masalah. Kan? Jadi prinsip dia lah mematuhi syarak, syariat dan mematuhi undang-undang. Jadi silakan. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Selagi mana tidak melanggar hukum-hukum syarak dan sebagainya. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton sekalian, jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang masih bersama dengan kita pada hari ini dalam bab akidah, membicarakan tentang agama ataupun adat. Baik Ustaz, pernahlah saya pergi ke kenduri pertunangan sahabat saya ni Ustaz. Tapi masalahnya Ustaz, kalau orang dulu ni, lelaki ni memang tak boleh pergi kalau nak bertunang ni kan. Lelaki kena duduk diam-diam kat luar. Ataupun dia bergedap daripada luar kan. Dan family lelaki saja yang masuk ke dalam. Tapi sekarang ni Ustaz, siap dah duduk sama-sama dah waktu bertunang tu kan. Jadi bagaimana dengan adat ni Ustaz yang kita perlu murnikan Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Selagi mana dia dalam hudud syar'i, ya, maknanya dalam lingkungan hukum syarak ni, maka kita okey je lah, ya, okey lah. Sebab dulu dia berbeza, sebab keadaan masyarakat dulu dia tidak bercampur lelaki dengan perempuan, ya. Jadi perasaan malu lelaki itu dia tebal, ya. Perasaan malu perempuan pun tebal, sebab dia tak kenal ni. Dan dia lebih, kita kata dulu diatur oleh keluarga. Jadi bila hari bertunang tu nak pergi tu malulah. Tapi masyarakat kita sekarang ni dia dah berubah, maknanya berlaku percampuran di antara lelaki dengan perempuan. Dan perkahwinan pun tidak diatur oleh keluarga lagi, ya. Masing-masing pilih pasangan masing-masing. Nanti dah kenal. Jadi perasaan malu tu dah kurang lah. Jadi hari pertunangan tu dia pergi tengok nak sarung cincin, mak dia sarung cincin kepada pengantin perempuan, dia ada sekali, kan. Jadi saya ingat okey lah, tak ada masalah apa pun, ya. Melainkan kalau dia pula pergi pegang tangan perempuan tu masuk cincin pengantin lelaki tu kan. Itu melanggar hukum syarak. Kalau dia duduk datang tengok je kan, mungkin boleh, tak ada masalah, ya. Mana ketetapan hukum syarak tu, ya. Kemudian kalau duduk pun berjarak, siap bergambar Ustaz? Bergambar boleh, berdua boleh, ya. Yang tak boleh pegang tangan, peluk, tak boleh lah, ya. Jadi maknanya budaya itu harus mengalami perubahan. Dan budaya akan berubah sikit demi sedikit. Tapi batas kita kat mana? Garis pemisah kat mana? Agama, syariat. Ya, selagi mana masih dalam ketetapan hukum syarak, silakanlah.
Kita boleh ubah budaya, kita boleh modify selagi mana dalam hukum syarak. Allah Itu Ustaz. Tapi Pak Mentua kena duduk tengah kalau bergambar. Ya. Pak Mentua kena duduk tengah. Kalau yang salah ni bila lepas tunang ni dia jadi lesen dah untuk ke mana-mana dah. Itu dah melanggar hukum syarak. Kan? Naik motor berdua, naik kereta berdua, pergi cuti sana. Kami dah tunang dah. Kan? Cuti berdua. Itu tak boleh. Itu Allah. Itu dia, kalau nak naik motor berdua juga Pak Mentua kena duduk tengah lah macam tu. Okey, baik Ustaz, kita sahabat kita ada satu soalan menarik. Apakah nasihat Ustaz kepada remaja masa kini yang mudah terpengaruh dengan budaya barat? Yang kedua, adakah kegagalan ibu bapa dalam memberi pendidikan agama kepada remaja menyebabkan mereka terpengaruh dengan budaya luar? Ini orang kata budaya luar ni masuk ke dalam. Ya, biasa kita memang impress dengan sesuatu yang datang daripada luar. Ya, bukan budaya barat ya, sahaja. Apa-apa budaya sekalipun kita akan impress, kita akan terpesona. Masya Allah, hebatnya. Kita akan rasa macam tu ya. Dan kita rasa lekeh lah budaya kita. Ya, apa yang ada pada kita ni. Jadi datang dari barat bila dia pakai pakaian koyak lutut, kan, seluar jeans koyak lutut, kita pun belilah koyak lutut juga, kan. Bila dia pakai seluar ketat, baju ketat, nampak ketiak, kita pun rasa bangga pakai baju nampak ketiak ni, kan. Wah, kan. Bila dia rambut panjang, kita pun simpan rambut panjang. Bila dia kerinting rambut tu, kita pun buat bagi kerinting, rasa bangga, kan. Jadi akhirnya budaya tu hilang dengan perubahan umur. Jadi orang yang dulunya rambut panjang, ketiak, bila dia naik umur 40, 50, 60 dia pun dah tinggalkan dah, kan. Tapi masalahnya ialah masa dia pegang budaya tu, dia ada anak membesar. Dia didik anak dia dengan pakaian tu. Pasal dia ada anak umur 30. Umur 40 dia masih pakai baju tak ada ketiak. Dia pun anak dia pakai baju tak ada ketiak lagi. Kan? Dia seluar ketat, seluar koyak lutut, koyak paha ni. Kan? Anak dia membesar sampai sekolah menengah. Bila dia umur 60 baru nak berubah, anak dah biasa dengan budaya tu. Jadi rotation tu akan berlaku. Cucu dia pun macam tu juga, akan dibesarkan oleh anak ni pula, kan. Jadi kalau boleh kita peganglah kepada agama kita, peganglah kepada jati diri kita, ya. Jati diri kita, budaya kita tu yang dah sinonim elok dengan agama kita ni, ya. Kena cepat sedar, sebab bila kita sedar umur kita dah 50 60, anak kita dah tak boleh nak ubah dah, kan. Dan cucu kita pun akan ikut bapa dia lah yang kita didik ni. Jadi maknanya perubahan tu hanya kita berubah bila kita umur 50 60, tapi generasi kita dah ikut budaya yang bukan selaras dengan agama Islam. Baik Ustaz, kita nak dengar juga daripada Al-Fadhil Ustaz, bagaimanakah kita nak menyusun satu plan tindakan Ustaz, iaitu berkaitan kita nak membudayakan agama kita Ustaz. Seperti mana budaya yang terbaik adalah kita ikutlah budaya seperti Nabi Muhammad SAW, kehidupannya, perjalanannya, dalam keluarganya, dalam pimpinannya, dan dalam segala apa perkara yang dilakukannya itu kita nak budayakan dalam kehidupan kita Ustaz. Bukanlah kita melihat orang ni buat, kita nak buat. Orang ni buat, kita nak tiru. Orang ni hebat, kita nak tiru. Tetapi kita nak membudayakan agama kita itu sendiri Ustaz. Nabi SAW dia membawa nilai-nilai murni, budaya yang baik. Cuma kita nak ubah suai itu, nilai itu. Misalnya bila kita tengok budaya pakaian Nabi Muhammad SAW, kita kena tengok nilai, iaitu nilai menutup aurat, nilai sopan dalam berpakaian, dan nilai kesesuaian tempat, kesesuaian majlis. Jadi itu 3 elemen yang ada dalam pakaian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pakaian kita menutup aurat, pakaian kita sopan, pakaian kita menepati majlis, tempat, keadaan, ya, maka kita sebenarnya sudah mengikut sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau kita nak pergi tempat sejuk, pakaian kita masih pakai baju macam ni je, tak boleh. Nabi tak pernah pakai baju sejuk-sejuk, baju tebal-tebal.
Yalah, bumi Mekah, bumi Madinah dia bukanlah sejuk sangat kan. Ada juga. Kita duduk Korea, kita duduk Jepun, kita duduk Kanada musim sejuk tu. Aku tak mau pakai baju sejuk tebal ni pasal Nabi tak pakai. No. Budayanya sunnah Nabi tutup aurat, sopan dan sesuai. Ya. Lepas tu bila kita tengok sunnah Nabi, budaya Nabi sugi, apa budaya dia nilai ni? Iaitulah sugi itu menunjukkan kepada penjagaan kebersihan mulut dan kesihatan mulut. Tu makna budaya Nabi nak ajar tu, budaya jagalah kebersihan mulut, kesihatan mulut, kan? Tapi cara Nabi sesuai zaman tu sugi je lah. Karena kita ada dua, kita pakai ubat ni, kayu sugi pun kita pakai juga. Kerana budaya yang Nabi nak tekankan, nilai murni adalah menjaga kebersihan mulut. Begitulah apa-apa pun. Maknanya kita boleh cuba melihat nilai murni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan. Nabi ajar makanan yang ada tempat kita lah. Simple. Tak payah kita susah-susah nak cari makanan Mekah, makanan Madinah. Kan? Nak makan buah sana aja, buah sini tak nak makan. Tak sudahlah. Sunnahnya Nabi makan apa yang ada Mekah, Madinah, Nabi makan je tu. Kita sini durian makan je lah, buah rambutan makan je lah. Kerana itu yang sesuai dengan tempat kita. Kan? Tapi makan tu baca bismillah. Makan tu kita budayakan bismillah, budayakan basuh tangan, budayakan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang dibudayakan. Itu bila kita ikut tu dia akan jadi sesuatu yang baik, insya-Allah. Yang paling penting kita keluarkan nilai daripada sunnah Nabi SAW itu sesuaikan dengan budaya kita di mana-mana tempat yang kita berada. Baik Ustaz, kita nak dengar mungkin ada sedikit kesimpulan ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat bahawa kita perlu menjaga budaya kita, budaya masyarakat kita. Tetapi budaya masyarakat kita itu terpimpin oleh syarak, ya, oleh hukum-hukum agama, ya. Sebab tu dia kata apa bersendikan adat bersendikan syarak, bersyarak bersendikan kitabullah. Jadi adat tu budaya. Adat bersendikan syarak. Budaya kita bersendikan agama. Agama kita bersendikan kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia saling terpandu, insya-Allah, ya. Jadi apa-apa yang kita budaya baru, tengok agama okey ke tak okey. Kalau okey silakan. Kalau tak okey kita ubah suai supaya tidak bertentangan dengan agama. Kita kena ada pemikiran yang sebegitu. Wallahu a'lam. Itu mudah saja hanya kita selagi mana berlandaskan syariat, tidak berlanggar dengan apa perkara yang dilarang dalam Islam, maka mungkin ia diharuskan dan dibenarkan. Baik, Ustaz, kita dah berada di akhir siaran Ustaz. Nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, agama atau budaya. Semuanya telah terjawab. Baik, para penonton sekalian, saya Daya Aiman sekali lagi mohon maaf di atas terlanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi, kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'as salamah. Lai dakwah, share ilmu. Assalamualaikum.